Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Hari ini kita bertemu lagi dengan Mentor Afif, saya Mentor Afif, dalam sesi sharing kita pada hari ini, iaitu kepentingan target. Okey. Apakah maksud target? Target adalah kita punya tujuan, kita punya matlamat. Okey. So dalam satu kehidupan, apa-apa saja yang kita buat memerlukan target, memerlukan matlamat. Okey, kalau tidak dia akan menjadi satu benda yang sia-sia. Contohnya kalau kita bawa kereta, okey, kita bawa kereta, biasanya kita dah ada matlamat, kita dah ada target, kita dah ada arah tuju ke mana kita nak pergi. Okey, kalau kita bawa kereta tanpa arah tuju, pusing sana, pusing sini, jauh berjalan, itu hanyalah membazir minyak saja. Okey. Dah bazir minyak, minyak adalah mahal. So itu adalah perkara yang merugikan. Okey. Kita hidup pun tanpa matlamat adalah satu benda yang merugikan. Masa kita habis macam tu saja. Okey. So jadi benda yang sama dalam berbisnes contohnya. Dalam berbisnes mesti ada matlamat. Okey, dalam apa saja yang kita buat mesti ada matlamat. Matlamat ataupun target. Okey. Target tu dia hanyalah bahasa saja. Dia banyak benda yang kita boleh katakan matlamat, target, big why. Okey. Untuk yang berkeluarga, matlamat kita adalah untuk kesenangan hidup anak dan keluarga. Okey. Pada yang mungkin belum berkeluarga, mungkin sama juga nak memudahkan ataupun menyenangkan ataupun membalas budi ibu bapa ataupun untuk kesenangan hidup pada masa depan. Itu terpulang pada matlamat dan target masing-masing. Jadi dalam bisnes ni, kalau tanpa matlamat, tanpa target, bisnes anda tak akan ke mana. Dia akan menjadi benda yang suka-suka. Ada orang nak buat bisnes suka-suka. Semua mesti ada matlamat. Jadi kalau macam kita ni berniaga tanpa matlamat, kita punya perniagaan tak akan ke mana. Okey. Jadi target ataupun matlamat dalam hidup kita, dalam melakukan perniagaan ini, kita kena jelas. Okey. Big why kita kena jelas. Dia macam saya bagi sharing lah, sebab ni pun memang sharing. Macam saya dalam melakukan perniagaan ni, kita ada big why. Kenapa perlu ada big why? Macam saya, big why saya untuk melakukan perniagaan ini adalah untuk mengeluarkan diri saya dan keluarga saya dari belenggu kesempitan hidup ataupun dibelenggu kesempitan wang. Okey, saya nak menuju ke arah financial freedom ataupun time freedom. Saya banyak masa yang terluang. Saya ada duit yang orang kata saya tidak perlu risau pasal duit. Okey. So saya ada masa untuk bersama keluarga. Kalau family nak apa, saya boleh belikan. Kalau nak pergi mana-mana, saya boleh bawa. Itu adalah keinginan, matlamat ataupun target saya dalam melakukan bisnes, dalam melakukan perniagaan. Okey. Jadi saya bagi orang kata tips untuk big why, untuk satu-satu orang yang tak kisahlah dia buat perniagaan ke, dia nak buat apa saja dalam hidup dia. Untuk big why ataupun target ataupun matlamat ni, saya selalu bagi pada dua. Satu long term target ataupun long term atau jangka masa panjang. Target jangka masa panjang, matlamat jangka masa panjang. Ataupun yang kedua is short term target ataupun short term matlamat. Okey. So dalam contohnya masuk dalam perniagaan macam saya, long term big why, long term target saya adalah contohnya saya punya target yang panjang. Saya nak mencapai financial freedom. Financial freedom tu terlampau luas. Apa yang saya nak adalah contohnya mempunyai simpanan dalam bank ni, saving cash, saving 2 juta dalam masa 10 tahun. Itu adalah orang kata target saya. Dalam masa 10 tahun saya mesti ada cash 2 juta. Maksudnya cash tu saya punya. Maksudnya masa tu dah tak ada hutang, tak ada apa, saya ada simpanan 2 juta. Okey, dalam masa 10 tahun. Itu adalah target saya. Contoh. Okey. Mungkin kat luar sana mungkin kata kecilnya matlamat awak. Mungkin ada yang lebih besar lagi, bagus lah. Tapi matlamat saya 2 juta. Okey. So itu adalah target yang saya perlu kecapi dalam masa 10 tahun. Okay. Alright. Kemudian long term big why, long term target yang tadi tu kita sulamkan dengan short term big why, short term target. Iaitu macam saya, short term target saya adalah untuk hari raya yang akan datang. Kita ada lagi dalam 3 ke 4 bulan. So dalam
short term target tu saya letakkan bahawa bila sampai hari raya nanti, saya nak kasih semua orang duit raya sekurang-kurangnya RM500 seorang. Okay, itu adalah saya punya short term target. So untuk mencapai target ni, untuk mencapai short term target, nak mencapai long term target, saya kena ada strategi. Okay, nampak? Long term target, short term target ni, kita dah nampak apa yang kita kena buat. Okay, so perniagaan kita kena usahakan, kita kena buat strategi, kita kena plan, kita kena jumpa mentor, kita kena ada ilmu, semua kita kena buat dalam ada masa yang sama untuk mengecapi long term target kita dengan short term target kita. Nampak kan? Kita bila dah ada target, kita dah ada matlamat, dah ada big why yang jelas, kita punya perniagaan, kita punya perjalanan hidup tu, kita punya perniagaan, kita punya hidup, semua akan menjadi fokus. Bila fokus, insya-Allah, ataupun saya boleh jamin, bila kita fokus, bila kita berusaha, matlamat kita, target kita akan mudah dicapai. Jadi pada mereka yang nak melakukan perniagaan, pada mereka yang bercita-cita, ini maksudnya bercita-cita tinggi nak mencapai sesuatu, penting target. Bila ada target, kita boleh susun strategi macam mana nak mencapai target tu. Okey, contohnya dalam Mamasab, okey, target pertama kita bila masuk jadi dropship, kita punya matlamat, kita punya target, macam mana nak jadi ejen, macam mana nak buat sales RM2,000 untuk mencapai ejen. Okey, kalau tak ada matlamat, awak masuk Mamasab ataupun nak buat perniagaan suka-suka saja. Okey, kita nak buat perniagaan biasa-biasalah, nak cuba-cuba. Sampai bila nak cuba-cuba? Sampai bila nak suka-suka? Apa matlamat awak dalam perniagaan? Benda ni akan membuatkan mereka selalunya tak berjaya ataupun gagal dalam perniagaan. Jadi saya sarankan untuk setiap orang yang ingin melakukan perniagaan, tak kisahlah dalam Mamasab ke, perniagaan lain ke, tolong letak dalam hati ataupun tulis kat mana-mana target masing-masing. Okey, contoh macam target saya, daripada dropship nak jadi agent perlu ada 2,000 sales. Nak jadi agent kepada stokis kena ada 45,000 sales. Nak jadi master stokis 45,000 nak ke 140,000 sales untuk menjadi master stokis. Jadi benda ni mempunyai kata plan perangkaan ataupun strategi yang panjang, ataupun strategi yang perlu kita duduk sama-sama dengan leader kita, dengan mentor kita untuk mencapai target kita. Okay, bila dah ada target, dia akan menjadi lebih clear, lebih mudah, lebih fokus dalam melakukan sesuatu ataupun perniagaan. Jadi terima kasih kerana mendengar sesi sharing saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi sharing yang akan datang yang lebih mantap lagi. InsyaAllah. Saya doakan anda semua berjaya. Kita pupuk matlamat kita, kita kasih clear kita punya big why.